Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon sahabat anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta adik keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, ada dua perkara yang berlaku semalam ataupun ada dua perkara yang dua kenyataan media yang dikeluarkan semalam oleh media tempatan. Yang pertama adalah satu orang kata perkembangan berkenaan dengan tuntutan KWSP yang mana telah pun dimaklumkan bahawa ribuan pencarum telah pun berkumpul di dalam Facebook laman web Facebook page bagi Istana Negara, yang mana pencarum telah pun berkumpul di sana dan juga berkongsikan rasa hati mereka menuntut untuk pihak Istana Negara campur tangan dan sebagainya dalam tuntutan pengeluaran KWSP. Walaupun tuntutan ini boleh dikatakan telah pun ditolak secara umum oleh pihak kerajaan melalui Perdana Menteri Malaysia, tetapi pencarum KWSP masih lagi tidak berganjak. Malah sekarang ini pencarum terpaksa meminta tolong daripada pihak Istana Negara, iaitu Yang di-Pertuan Agong sendiri, untuk kalau boleh sedikit campur tangan dalam isu ini. Dan sebenarnya tuntutan ini tidaklah perlu sampai kepada campur tangan YDPA dan sebagainya, kerana kita sedia maklum bahawa pihak kerajaan ataupun kerajaan sekarang ni adalah satu kerajaan yang sentiasa prihatin dengan nasib rakyat. Mereka ini adalah kerajaan ataupun hasil daripada, orang kata kalau dulu mereka sentiasa lantang, mereka sentiasa mempunyai idea, sentiasa mempunyai teori, formula dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan rakyat, kesusahan rakyat sebagai contoh. Maafkan saya. Okey, jadi sepatutnya hal ini telah pun boleh diselesaikan dengan awal lagi tanpa perlu berlangsung hingga ke saat ini. Dan walaupun kerajaan telah memaklumkan bahawa mereka akan mencari mekanisme penyelesaian baru untuk diumumkan dalam belanjawan dan sebagainya, kita tahu perkara itu bukanlah satu perkara yang boleh membantu pencarum secara menyeluruh, kerana bantuan-bantuan baru ini selalunya akan memfokuskan kepada golongan B40 sahaja. Sedangkan pencarum yang menuntut dan juga pencarum yang terkesan yang berada dalam kategori bersasar ini adalah daripada B40, M40 dan sampai juga T20. Ianya berbeza mengikut tahap kesukaran ataupun situasi yang mereka hadapi sekarang ini. Jadi susah untuk kita nak mengenal pasti siapa yang memerlukan sebenarnya, ataupun at the end of the day, kalau kata ada bantuan baru, mereka yang betul-betul memerlukan pun tidak akan dapat kerana mereka tidak berada dalam data terkini B40 oleh pihak kerajaan. Okey, kemudian isu berkenaan dengan bantuan baru ni juga nak dikaji, nak dibentangkan dalam belanjawan, perlu mendapat sampai kelulusan pada Dewan Negara dan sebagainya. Ianya akan mengambil masa, sedangkan rakyat sekarang ni berada dalam keadaan kesusahan, terutama sekali bagi mereka yang sudah tidak ada pendapatan. Mereka yang sudah tidak ada pendapatan ini maksudnya mereka yang sudah tidak mencarum. Apabila mereka sudah tidak mencarum, mereka tidak mempunyai sebarang sumber pendapatan, mereka memerlukan tunai secara harian untuk kegunaan kehidupan mereka, sama ada untuk makanan, keperluan asas ataupun untuk keperluan-keperluan yang lain. Jadi kalau kata hendak diberikan bantuan baru dan sebagainya, selain daripada jumlah yang diberikan tu adalah mungkin tidak memadai, isu berapa lama bantuan itu nak diperolehi, nak disalurkan dan sebagainya adalah satu isu juga yang akan mengganggu dan juga membebankan rakyat, terutama sekali daripada kalangan pencarum KWSP. Rakyat ataupun daripada kalangan pencarum sekarang ini masih lagi tidak berganjak, walaupun mereka kecewa, tetapi mereka sekarang sampai dah mengadu kepada pihak istana melalui YDPA. Dan walaupun kalau boleh kita tak nak YDPA, dan kita tahu YDPA tak boleh meluluskan, cuma harapan sekarang adalah mungkin YDPA boleh sedikit sebanyak, orang kata, menyebut ataupun memberi nasihat kepada pihak kerajaan untuk mendengar suara rakyat daripada kalangan mereka yang terkesan ini, sebab jumlah tuntutan secara individu ni tidak besar, hanya sekitar 2 ataupun 3 juta pencarum sahaja, yang mana mereka ini sudah tidak aktif mencarum ataupun boleh dikatakan sudah besar awal. Jadi wajar diberikan pertimbangan kepada mereka untuk dibenarkan pengeluaran sekarang, kerana
apa relevannya untuk dibimbangkan pada usia 55 tahun sedangkan umur sekarang ni 45 tahun ataupun 48 tahun mereka sudah tidak boleh bekerja atau mereka sudah tidak dimahukan oleh pihak industri. Ini perkara yang kerajaan tak pernah lihat sebelum ini. Mana-mana kerajaan pun sama apabila memberikan alasan berkenaan dengan pengeluaran KDBSP sentiasa membimbangkan tentang usia persaraan, tetapi masalahnya ramai saja kalangan rakyat Malaysia yang telah pun bersara dengan lebih awal. Ini dah perkara yang mereka harus lihat dan juga mereka harus faham kenapa kita minta pengeluaran ini dibenarkan untuk kesekian kalinya, dan tuntutan untuk kali ini kita minta setidak-tidaknya diberikan secara bersasar kepada mereka yang terkesan. Sebab kalau nak berikan kepada semua, ialah kita faham isu berkenaan dengan persaraan dan sebagainya, itu terpulang kepada kerajaan. Tetapi untuk mereka yang sudah tidak ada pendapatan, itu bukan terpulang kepada kerajaan, itu adalah hak pencarum, itu adalah wang pencarum yang mana kerajaan sepatutnya dan juga pihak KDBSP sepatutnya menasihati pihak kerajaan untuk membenarkan wang tersebut diberikan kepada mereka yang sudah tidak aktif mencarum. Ini bukan kita nak galakkan mereka ini untuk tidak bekerja, tidak. Malah kita tahu rakyat Malaysia pula mereka tidak akan memilih perkara ini, sebab perkara ini kalau mereka memilih, mereka tahu ibarat seperti membunuh diri mereka. Ada kerja, pilih untuk tidak bekerja. Mereka tidak akan memilih sedemikian. Bahkan semalam juga ada satu kenyataan yang dikeluarkan oleh MEF, Persatuan Majikan-Majikan se-Malaysia, Persatuan Majikan-Majikan Malaysia, yang mana telah menyatakan untuk tahun ini dijangkakan lebih daripada 60,000 individu akan kehilangan pekerjaan, akan kehilangan pendapatan, terutamanya sekali daripada sektor pembinaan dan juga pembuatan. Jadi perkara ini telah pun diramalkan, dan juga bukan diramalkan pada tahun ini saja. Kita dah pada tahun lepas saja dengan isu ekonomi, recession dan sebagainya, kita tahu akan ada banyak industri yang akan mengalami pengecilan, penguncupan ataupun penutupan yang mengakibatkan lebih ramai orang kehilangan pekerjaan. Apabila mereka ini kehilangan pekerjaan, ada yang akan mungkin di offer VSS, perberhentian sukarela dan mendapat papasan, ada yang tidak. Jadi di sini apa solusi ataupun apa orang kata kaedah penyelesaian yang akan dilakukan oleh pihak kerajaan, dan sekarang ini tidak ada apa-apa kerana perkara itu masih belum berlaku. Sebab itu kita minta kalau boleh pengeluaran secara bersasar ini, pengeluaran yang dikatakan pencen awal ini dimasukkan ke dalam salah satu daripada pengeluaran KDBSP, supaya apabila berlaku kes-kes macam ni di masa hadapan, mereka yang terkesan ini, mereka yang diberhentikan ini boleh memilih salah satu jalannya adalah untuk mengeluarkan wang cadangan KDBSP mereka, mungkin untuk mencari pekerjaan baru, mungkin untuk menggunakan ianya sebagai modal perniagaan kerana mereka sudah tidak ada pendapatan. Dapat pinjaman pun bank pun tak mau bagi sebagai contoh, ataupun mungkin mereka boleh menggunakan untuk keperluan harian mereka setidaknya sehingga mereka mendapat pekerjaan yang baru. Ini adalah satu mekanisme yang perlu diambil kira oleh pihak kerajaan kerana daripada tahun lepas kita sudah menjangkakan pada tahun ini keadaan ekonomi akan bertambah ataupun sedikit sukar dan sebagainya. Jadi selain daripada perancangan dalam bentuk ekonomi dan sebagainya, perancangan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan ini juga harus diambil kira untuk melindungi kelestarian kehidupan mereka. Jadi satu perkara ataupun satu tindakan yang orang kata jujur daripada pencarum apabila terpaksa meminta tolong daripada pihak Istana Negara, satu perkara yang harus diambil serius oleh kerajaan apabila sampai ke tahap pencarum perlu mengadu kepada YDPA. Ini adalah satu perkara yang tidak patut berlaku, dan satu juga perkara yang harus diambil kira oleh pihak kerajaan apabila diramalkan akan ada ramai lagi yang akan mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Jadi setidak-tidaknya ini boleh membantu mereka untuk penyelesaian masalah sama ada jangka pendek ataupun jangka panjang, bergantung kepada baki cadangan mereka masing-masing. Jadi itu saja sedikit perkongsian daripada saya hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, Firdaus Selamat, TikTok saya Firdaus Selamat 85, ataupun Facebook saya Firdaus Selamat Channel. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.